Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang amat menggemparkan dan pastinya membuatkan hati awang, Khairi Jamaluddin, Muhyiddin Yassin sampai terkejut hampir nak pengsan. Hahaha. Berita ini daripada harapandaily.com. Bertajuk PN, Khairi Jamaluddin dicabar untuk melepaskan jawatan dan kontrak dengan syarikat berkaitan BlackRock. Perikatan Nasional PN dicabar untuk menyatakan pendirian secara rasmi terhadap syarikat BlackRock dan melepaskan semua jawatan serta kontrak mereka berkaitan dengan firma itu yang dikatakan mempunyai kaitan dengan Israel. Ketua Penerangan Angkatan Muda Harapan, Amar Atan mendakwa ada dalam kalangan anggota PN yang menerima gaji dari syarikat berkaitan BlackRock. Tetapi hari ini katanya, PN sedang menjadi kumpulan terpalinglah Palestin sekaligus telah menunjukkan bahawa mereka mempunyai sikap hipokrasi tahap tertinggi dalam tindakan mereka. Katanya dalam kenyataan itu, kami mencabar PN untuk menyatakan pendirian mereka secara rasmi dan melepaskan sebarang jawatan dan kontrak yang berkaitan dengan BlackRock jika mereka benar-benar komited dengan pendirian mereka. Sebagai contoh, Khairi Jamaluddin, jika beliau benar-benar menentang penglibatan BlackRock, beliau juga harus melepaskan sebarang jawatan dan kontrak yang berkaitan dengan syarikat tersebut. Ini akan menunjukkan konsistensi dan komitmennya terhadap prinsip yang beliau nyatakan, katanya dalam satu kenyataan pada hari ini. Kemarin, seorang individu telah mendedahkan bahawa banyak syarikat di negeri Perikatan Nasional, contohnya yang mengendali lumbung di Kelantan adalah mempunyai saham daripada BlackRock. Hotel di Terengganu pula yang baru-baru ini dibuka pada tahun ini juga dikatakan ada saham BlackRock. Individu terbabit turut mendedahkan bahawa Khairi Jamaluddin dilantik sebagai pengarah CGS International pada Mac 2024 di mana BlackRock memegang saham dalam CGS. Individu tersebut turut mempersoalkan bagaimana muka Khairi Jamaluddin boleh terpampang dalam iklan promosi Vida Malaysia. Difahamkan BlackRock mempunyai pegangan saham dalam syarikat induk Vida Malaysia yang berpenggalan di Jepun, Daido Group Holding Incorporated. Sementara itu, Amar juga menjelaskan bahawa dalam urusan terbaru yang melibatkan Malaysia Airport Holding Berhad MAHB, kerajaan sebenarnya hanya berurusan dengan Global Infrastructure Partners GIP sahaja. Keputusan itu dibuat oleh Khazanah Nasional Berhad berdasarkan penilaian strategik dan kepakaran profesional untuk memajukan aset negara. Paling ironi adalah sewaktu mereka berkuasa iaitu Perikatan Nasional, dana syariah kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak USD 600 juta atau kira-kira sekitar RM2.43 bilion telah diserahkan kepada BlackRock. Tiada pula bentahan daripada mereka pada ketika itu. Hakikatnya, kekejaman Zionis Israel adalah isu yang melatari dunia sejak berdekat-dekat lamanya. Begitu juga dengan penglibatan perniagaan BlackRock dengan Amerika dan Israel. Mengapa pada waktu itu nada mereka berbeza? Dan mengapa pula mereka hari ini menjadilah terpalinglah Palestin namun tidak semasa mereka berkuasa soalnya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini saya ingin buat video untuk respon kepada komen-komen anda. Jadi hari ini topik yang saya ingin saya minta bantuan kepada anda untuk komenkan ialah topik persoalan. Persoalannya ialah isu pelik tapi benar. Isu pelik tapi benar. Anda boleh tinggalkan komen anda, apa saja komen anda mengenai isu yang anda fikir pelik tapi benar. Contoh pelik tapi benar ialah tiba-tiba PM Anwar keluar PKR. Contoh begitulah. Tiba-tiba
Mahathir tiba-tiba Mahathir bekerja sama dengan Najib Razak. Macam begitu, yang pelik-pelik begitulah. Ataupun ada juga mungkin yang anda rasa paling pelik, tiba-tiba Rosmah Mansur ingin minta cerai daripada Najib Razak, talak 9. Contoh begitulah. Contoh. Itu yang isu yang pelik tapi benar. Mungkin boleh berlaku. Anda boleh tinggalkan komen anda, dan saya akan bagi respon melalui video juga. Saya akan balas komen melalui video juga, dan saya akan bagi pendapat pribadi tentang isu yang anda ingin diulas, isu pelik tapi benar. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, antara isu pelik tapi benar yang saya nampak sekarang ini, yang betul-betul sudah pun ialah Muhyiddin kata kerajaan tak pandai urus ekonomi. Saya betul-betul rasa lucu habis. Ini lucu tahap Gaban Z bala 36. Boleh Muhyiddin kata kerajaan sekarang tidak pandai urus ekonomi. Aduh, boleh saya tahu waktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia pandai urus ke ekonomi Malaysia? Bagaimana perkembangan, apakah peningkatan ekonomi Malaysia ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri? Apa yang jadi kepada ekonomi Malaysia? Adakah ekonomi Malaysia mendapat perkembangan yang lebih banyak bagus, ataupun ekonomi Malaysia makin teruk, ataupun utang Malaysia makin teruk? Waktu itu juga berapa perbelanjaan negara Malaysia yang terkeluar? Waktu itu juga berapa banyak rasuah Malaysia yang terjadi dalam hanya 33 bulan tu? Jadi yang peliknya lagi, waktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri, tidak banyak idea dia tahu. Tidak banyak idea dia yang dia laksana. Tapi bila sudah jadi pembangkang, walawe, dialah segala-gala. Ini semua ini dia boleh buat ini, tapi waktu jadi Perdana Menteri tak buat pun. Begitu jugalah dengan yang lain-lain, yang exco kerajaan di dalam Perikatan Nasional waktu itu. Apa itu nama tu? Keluarga kerajaan kerajaan Abakau. Itulah. Okey, jadi tinggalkan komen anda. Apa isu yang pelik tapi benar yang anda ingin saya ulas dengan lucu? Tunjuk nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye.